Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Lemak Tu Lin. Kepada semua rakyat Malaysia, tak kira sama ada korang lelaki ataupun perempuan, untuk raya pada tahun ini, sekiranya anda berazam untuk pakai baju yang lagi kecil daripada saiz XL ataupun L, nak tukar kepada saiz M atau saiz S, ataupun korang nak beraya dengan perut yang flat, dah tak ada boroi, korang nak kecilkan korang punya pinggang, korang nak ada jawline, okey, korang nak beraya dengan berat badan yang lagi rendah, ataupun korang sekadar teringin nak pakai baju yang slim fit, jom sertai program Lemak Tu Lin Ramadan Edition. Yes, dengan metod Lemak Tu Lin, sempat je kalau korang nak kuruskan korang punya badan, korang nak buang lemak, korang nak hilangkan boroi dengan masa yang paling singkat. Alhamdulillah dah terbukti pun, sebab kita pernah ada lebih daripada 2,000 orang peserta yang pernah join. Yang paling best sekali sebab ini adalah metod yang paling murah. Korang tak perlu pergi gym, korang tak perlu beli apa-apa alat senaman, semuanya korang buat daripada rumah saja. Dan korang juga tak perlu beli apa-apa produk suplemen ataupun beli apa-apa produk untuk menguruskan badan. Untuk Lemak Tu Lin Ramadan Edition, kita hanya ada 3 batch sahaja. So terhad, korang boleh klik link dekat bawah untuk info dan daftar. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan berat badan dan bentuk badan idaman korang untuk hari raya nanti. Jangan terlepas guys. Come on. Assalamualaikum, salam sejahtera. Yes, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid ataupun Aris TV, dan masih lagi bersama dengan saya, YouTuber yang tengah mengejar nak cukupkan 100k subscriber, iaitu Rais Hamid. Check it out now, come on, yeah. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu ataupun satu kes jenayah. 2 orang bodyguard kena belasah dengan majikan dia ataupun bos dia ataupun pihak bos dia, hanya disebabkan mereka berpuasa. Dan obviously kita dapat tengok yang bodyguard tu beragama Islam dan majikan dia non-Muslim. Yes, ramai yang terkejut. Berita ni mengejutkan, tapi pada aku benda ni normal. Sebelum tu aku cerita sikit aku punya pengalaman. Masa dekat dalam servis dulu, aku pernah jadi lebih kurang macam bodyguard lah. Nama dia pegawai pengiring, ataupun lebih mesra, lebih selalu orang panggil ADCOM ataupun ADC. Pangkat apa yang layak untuk nak ada pengawal peribadi ataupun pegawai pengiring ni? Iaitu pegawai-pegawai tinggi yang berpangkat Major General dan ke atas. Kalau dekat dalam Air Force lah. Ada sesetengah yang pangkat Brigadier General turut layak untuk ada dia punya pegawai pengiring sendiri, tapi bergantung kepada jawatan pos apa yang dia tengah pegang masa tu lah. Alhamdulillah, aku turut diberi peluang untuk menjadi ADC kepada 2 orang pegawai tinggi ni. Yang seorang ni dia berpangkat Brigadier General dan seorang lagi berpangkat Major General TUDM. Alhamdulillah, tak ada benda yang pelik-pelik lah. Tak ada benda yang macam korang tengok dekat berita semalam tu lah. Dari segi agama ke, dari segi kebajikan ke, dari segi semua benda, aku as pegawai pengiring memang Alhamdulillah totally tak ada masalah. Dan disebabkan aku ada experience menjadi pegawai pengiring, so bila aku dah berhenti servis, macam yang aku pernah cerita kat korang, aku pernah kerja dekat salah satu syarikat swasta sebagai security manager. Diorang offer aku as a secondary duty, iaitu aku untuk jadi bodyguard ataupun pegawai pengiring. Bukan pegawai pengiring lah, dia pengawal peribadi, sorry. Aku punya company ni, dia punya bos-bos besar dia, chairman dia bukan berasal daripada Malaysia, okay? Dan obviously non-Muslim lah. Dan apa yang korang baca berita yang kata bodyguard kena pukul disebabkan berpuasa tu, itu adalah satu benda yang normal. Bukan part pukul tu yang normal, tapi part ada isu berkenaan dengan agama ni. Yes, benda tu sebenarnya kebanyakannya memang normal. Okey, contohnya macam aku pernah jadi bodyguard selama 2 tahun. Okey, ada isu, especially time bila yang melibatkan agama lah. Contoh, aku nak solat. Kita tahu bila jadi bodyguard ni kau kena berkepit 24 jam. Daripada start lepas subuh, aku start duty aku sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Aku kena jaga diorang. Bila sampai time semayang, memang susah. Satu, sebab diorang non-Muslim, dan yang lagi masalah pula, diorang non-Muslim yang bukan daripada Malaysia. So, memang diorang tak biasa. Diorang tak tahu yang
sebagai orang Islam macam aku ni, aku kena semayang lah, aku kena tu, aku kena ini. Yang lagi best lagi tu, aku punya manager, dia tak ada inisiatif, dia tak ada orang kata nak sukarela, nak brief aku punya chairman ni, okay, your bodyguard is a Muslim, so they need to have their own prayer time and so on. Tak ada. Semua aku kena survive sendiri. Even aku pernah bagi tahu pun dekat orang yang aku jadi bodyguard tu, I need 5 minutes for my prayer time. Dia tak bagi. Dia tak bagi sebab dia cakap tak ada dalam aku punya kontrak aku ada masa untuk semayang. Memang tak ada langsung masa untuk aku boleh semayang. Aku curi-curi semayang je. Kalau tiba-tiba duty aku tu jatuh pada hari Jumaat, memang solat Jumaat tu memang Sadaqallahul Azim lah. Memang aku tak ada peluang langsung lah. Masih pasal solat juga, aku pernah bangkitkan isu ni dekat aku punya GM. Aku cakap dekat bos aku, "Bos, please advise Mr. bla 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 yang I kena solat. And the rest bodyguard pun kena solat juga. Tolong bagi excuse ke, bagi masa 5 minit je kalau kita nak solat." Inilah masalah dia sebab diorang non-Muslim, so dia tak bagi priority tu dekat kita. Dan yang lagi best tu, ayat dia adalah, kalau you tak ada masa, you jangan semayang lah. Itu jawapan yang aku dapat daripada diorang. Dan aku ada pergi ke pejabat buruh berkenaan dengan perkara ni, tapi malangnya diorang cakap perkara pasal agama ni tak ada dalam diorang punya akta lagi. Dan aku tak tahulah sekarang dah ada akta ke belum. Sebenarnya isu macam ni memang sebagai pekerja kita tidak dilindungi oleh mana-mana akta. Pelik kan, kita orang Islam dekat negara Islam tapi tak ada akta pun yang protect kita pasal benda ni. Itu pasal solat. Pasal benda-benda lain, contohlah kita pun tahu dorang, orang-orang kayangan yang berasal daripada luar negara ni, hidup dorang memang tak ada panduan apa semula, memang hidup nak enjoy, keluar tak ikut time, pergi main dadah, pergi minum arak, langgan perempuan apa semua. Dan kalau korang nak tahu, semua tu diuruskan oleh bodyguard. Kalau orang tu ada bodyguard. Serius aku cakap, aku pernah bawa aku punya bos ni pergi salah satu karaoke dekat Malaysia lah. Aku tak nak cakap dekat mana lah. Aku nampak bos aku tu main barang. Dan pada malam tu juga dia ada isu sikit. Dia dah mabuk, dia dah high. Lepas tu sepatutnya pusat karaoke tu kena tutup pukul 3. Sampai tahap manager karaoke tu pergi jumpa dia sendiri, suruh dia balik lah dengan cara yang elok lah. Tapi sampaikan dia nak bergaduh dekat dalam tu. Dan aku sebagai bodyguard, aku kena protect dia. Tapi bila ada barang dekat situ, aku jadi nak protect pun aku bersalah. Dan benda ni, isu yang barang ni, aku bring up dekat aku punya GM. Aku cakap, "Bos, mana boleh Mr. bla 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 main barang. I dia punya bodyguard. Kalau dia kantoi ke apa ke, takkan I nak kena tadah I punya leher pula dekat polis." Tahu apa jawapan dia? Dia cakap, itu dia punya orang personal life lah. You jangan kacau. Nampak tak aku punya GM tu, pihak pengurusan syarikat tu yang menguruskan pekerja macam aku ni, cuba nak lepas tangan je. Sekarang ni bolehlah cakap, itu jangan kacau, itu you jangan risau. Bila jadi benda-benda yang tak diingini, agak-agak diorang nak bertanggungjawab tak? Itu belum lagi aku nak kena uruskan perempuan, aku nak kena bawa diorang masa mabuk, aku nak kena macam-macam lah cerita dia, macam-macam lah. Bila aku mula-mula ditawarkan menjadi bodyguard ni, aku terus bayangkan lah macam cerita-cerita US. Pakai coat, siap-siap. Coat pun orang bagi, coat pun sponsored. Pakai coat, dengan pistol apa semua, pakai spek apa semua, jalan bawa dia ni apa semua. Itu yang aku bayangkan lah. Tapi bila aku jadi bodyguard betul-betul dekat Malaysia ni, hampir sama macam kau jadi balaci lah cerita dia. Memang tak enggah langsung jadi bodyguard dekat Malaysia ni. Dah lah allowance sikit. Satu allowance dia satu hari bawah daripada 100 dan kerja kau hampir 24 jam satu hari. 21 jam, 20 jam kau kerja. Tu belum lagi nak dikira dengan risiko yang kau tanggung. Kadang-kadang kau punya bos-bos ni, contohnya macam nampak ada pergaduhan. Ada sekali tu aku bawa pergi makan kat satu tempat ni, and then nampak lah ada pergaduhan. Bos aku ni pergi nak tengok. Dia nak tengok. Aku macam, Sir, please sir, this is very dangerous, please sir. Dia buat dia je. No worry lah, no worry. Aku macam,
Kalau aku kena bunuh, aku tak dapat apa, babe. Dah lah uniform bodyguard tu, aku beli sendiri, babe. Sebab alasan katanya tak ada bajet. Tak ada bajet. Kau pergi karok, pergi bilik VVIP, kau langgan perempuan sampai berpuluh-puluh, ada duit pula. Itu yang aku pelik tu. Selama 2 tahun tu memang aku cuba tahan mental lah. Sebab bila aku menyampaikan hasrat dekat kawan-kawan aku cakap aku tak boleh lah kerja macam ni. Lepas tu diorang macam bahan aku. Diorang cakap, Cap dulu askar takkan tak boleh tahan benda-benda macam ni kan. Sorry lah, dalam askar teruk-teruk aku kena pun agama dijaga. So aku tak risau, okay? Dan aku juga pernah jadi pegawai pengiring, lebih kurang macam bodyguard lah dalam TUDM. Time aku nak semayang. Siap aku kena marah lagi dengan aku punya panglima tu. Cakap, Rais, kau tak pergi semayang Saya suruh lagi aku pergi semayang. Dan akhirnya setelah 2 tahun lebih aku jadi bodyguard kepada syarikat itu, aku pun mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan immediately disebabkan ada satu perkara tu di mana time tu wife aku tengah mengandungkan anak aku yang nombor 4 ni, dan wife aku terpaksa pergi emergency disebabkan ada contraction yang serius lah, dan aku tidak dibenarkan balik. Aku tidak dibenarkan untuk ambil emergency leave ke, orang ganti ke apa ke, tak ada. Dan menyebabkan wife aku kena call Grab pergi emergency seorang-seorang dalam hujan. Benda tu memang aku kalau ingat aku rasa bengang gila lah. Dan ada sekali tu, time tu dah nak COVID, okay, tiba-tiba puak-puak dorang ni datang KL, aku kena jaga. Kita orang pula baru tahu yang sebenarnya geng-geng dorang ni satu family tau, daripada nenek sampai ke cucu semua datang KL, rupanya nak lari daripada COVID, okay. Sebab macam aku cakap tadi lah, dorang bukan daripada Malaysia pun, dorang daripada luar Malaysia. Time tu dorang duduk 4 bulan, okay, 4 bulan dekat Malaysia, dan kita orang tak boleh cuti, tak boleh rest langsung, tak ada cuti. Time tu wife aku sampai hypertension, sampai tahap dah jadi macam tu. Aku jumpa aku punya GM, aku cakap, sorry lah bos, I kena resign lah, tak boleh lah macam ni. Bosses pun tak ada consideration, you pun tak ada telur nak bagi tahu dekat bos-bos ni yang kita ni semua orang Islam, kena semayang, kita ada family mau jaga apa semua. Dan kenapa aku tak sentuh pasal agama sangat, sebab aku ada kawan-kawan bodyguard yang lain lah, dan salah seorang bodyguard kepada satu syarikat yang memang berasal daripada Malaysia, memang famous pun, dorang tak ada isu langsung pasal benda ni. Okey, pasal semayang ke, pasal cuti ke, pasal kebajikan ke, memang sangat okey. Dan syarikat tu juga, dia punya chairman dia non-Muslim juga. Jadi tak adil lah kalau aku punya reaction atau aku punya ulasan ni, aku nak cakap pasal, disebabkan dia ni agama ni, bangsa ni, dia jadi macam ni. Tak, sebab apa? Yang syarikat Malaysia tapi bangsa tu, agama tu, dorang okey. Aku ni sebab bangsa tu, agama tu juga, agama lain tapi bangsa tu juga, tapi dorang berasal daripada luar negara, dan dorang memang tak faham apa pasal culture, budaya, kepercayaan orang Islam, orang Melayu macam aku ni, dan juga bahagian management yang daripada sini, daripada orang Malaysia sendiri, dorang tak ada telur nak pergi brief dekat bos-bos ni berkenaan dengan orang kata culture dan keperluan orang Islam, orang Melayu ni lah. Cuma itulah yang aku concern, yang aku harapkan lah, QPAX benda, Jabatan Buruh apa semua tu, okey, kalau nak jaga buruh-buruh ataupun pekerja-pekerja dekat Malaysia ni, jagalah dari semua sektor, termasuk sebagai pengawal peribadi kepada syarikat-syarikat swasta ni. Aku rasa kalau juru iring ataupun pegawai pengiring untuk kerajaan, dia tak ada masalah. Ni yang swasta ni, tolonglah jagalah kita orang. Macam aku dah berhenti, tolonglah jaga geng-geng aku yang masih dekat dalam bidang ni. Dorang ada hak, dorang dah lah orang Malaysia, dah lah orang Islam. Okay, dorang ada tanggungjawab dorang dah ada family. Kadang-kadang kesian tau, sebab apa? Memang ramailah juga bodyguard ni daripada kalangan bekas-bekas servis, bekas tentera, bekas polis, sebab dorang dah ada pengalaman guna pistol, ada pengalaman jadi pegawai pengiring. Tapi bila jadi bodyguard dekat syarikat-syarikat ni, dia nampak macam bodoh pula, tu tahu tak? Ada sekali tu pernah je aku jumpa, aku bawa bos aku pergi makan kat sini, and then aku jumpa ada seorang pegawai tinggi juga tau, dia dah berhenti, dia jadi bodyguard. Lepas tu aku tanya dia, cakap, apa tuan jadi bodyguard ni? Tapi memang nampak sedih gila lah aku nampak dia, sampai dia sendiri beritahu aku, dia cakap, Badi,
Kalau boleh kau berhenti lah jadi bodyguard ni. Kau muda lagi, kau boleh buat benda banyak lagi dekat luar tu. So itulah harapan aku supaya pengawal-pengawal peribadi yang swasta ni especially, supaya hak kita orang dipertahankan, dibela dan boleh gubal satu akta kot yang melindungi pekerja-pekerja ni, especially dalam isu yang berkaitan dengan agama Islam. Tapi korang jangan salah faham tau, aku bukan pukul rata, bukannya aku cakap semua bodyguard untuk semua syarikat teruk, semua syarikat dalam Malaysia ni teruk when it comes to bodyguard. Tak, macam aku cakap tadi, ada syarikat yang bagus, ambil bodyguard, dia jaga bodyguard. Tapi mungkin Allah nak bagi aku dugaan ataupun pengalaman lah. So itu saja ulasan aku untuk isu ni. Jangan lupa untuk komen, silakan komen sekiranya anda pernah jadi bodyguard, anda bekas tentera pernah jadi bodyguard, maybe anda ada pengalaman yang sama macam aku, ataupun mungkin kau punya pengalaman lain, baik pula kau punya bos-bos tu, alhamdulillah. So boleh komen kat ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan butang share, boleh share video ni, dan jangan lupa untuk tekan butang like, dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Sikit lagi kita nak capai 100k subscriber, tinggal belas ribu je lagi. Okay, peace guys, tolong subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk notification video-video aku yang lepas ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Selamat berpuasa, tahanlah nafsu, jagalah SOP. Semoga kita semua dapat beraya. Assalamualaikum, bye bye.